Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu buat kali yang kedua di dalam kita membincangkan tentang keutamaan dan kelebihan kita bersabar di atas pelbagai ruang kehidupan dalam pelbagai perkara. Moga-moga tajuk ini dapat menyuntik semangat kita, menambahkan keazaman kita, memperbaiki kehidupan kita yang selama ini mungkin kita sudah berputus asa, mungkin kita sudah kecewa. Maka moga-moga pengisian ini dapat menambah baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk kita tergolong di kalangan orang-orang yang sabar. Kita manusia yang biasa, yang mempunyai hati dan perasaan, kita ada emosi, kita manusia yang lemah berbanding di kalangan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Namun begitu, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala memberikan kepada kita hidayah, iaitu petunjuk. Semoga Allah memberikan kepada kita bimbingan untuk kita sama-sama menjadi hamba yang semakin lama semakin kita dapat melalui hidup ini dalam keadaan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan Allah merahmati kita pada setiap tindak tanduk kita, dalam kita berkata-kata, dalam kita bertindak, dan apa yang tersirat dan tersurat di hati kita, moga-moga ianya selari dan ianya bersesuaian dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi sabar ini merupakan amal salih. Sabar merupakan amal yang ia bergantung penuh kepada amalan hati kita. Namun sabar ini juga dikaitkan dengan lidah kita, dikaitkan juga dengan anggota perbuatan kita. Jadi moga-moga kita mendapat pengetahuan, dapat nilai tambah, dapat sesuatu daripada pengisian kita pada pagi ini. Kita niat pada Allah semata-mata kita nak baiki diri kita, ya, terutama saya yang
berkata ini, saya yang menyampaikan ilmu dari Allah SWT ini bukan bermakna niat saya nak mengajar tuan-tuan dan puan-puan, bukan. Ya, kerana saya bukanlah orang yang layak untuk memberi nasihat, terutama dalam bab suruh orang bersabar, tidak. Saya sendiri pun banyak tidak tanduk yang dilakukan itu tidak selari apa yang Allah kehendaki. Kita manusia yang biasa. Oleh itu, pengisian yang saya sampaikan, amanah yang saya jalankan ini, saya memang khusus untuk diri saya terlebih dahulu, agar apabila saya menyediakan nota, apabila saya menyampaikan, moga-moga saya juga yang paling banyak berubah, yang paling banyak mendapat manfaat. Begitu juga tuan-tuan dan puan yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita saling ingat mengingati di antara satu sama lain. Ya, kita niat kita belajar ni adalah untuk kita baiki diri kita. Ya, kita buat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam kita berniat pun kita perlu sabar sebenarnya. Ya, dalam kita buat satu amal memang kita kena sabar. Sabar kita di dalam kita berniat. Sebab itu kalau dibincangkan tajuk sabar ni sangat panjang. Yang satu tema yang banyak Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim. Kalau tuan-tuan pernah memiliki ataupun pernah membaca, ada satu kitab telah diterjemah pun ke dalam bahasa Melayu yang ditulis oleh Sahibul Fadilah Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dia buat satu tajuk. Buku tu memang topik dia adalah As-Sabru fil Quran. Tajuknya adalah sabar yang dibincangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi kandungan nota ni semuanya saya mengambil semula apa yang telah dinukilkan, apa yang telah ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi hafizahullah ta'ala alaih. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu dengan lebih mendalam tentang sabar ini dibincangkan di dalam Al-Quran seperti apa ruang lingkup dia, saya galakkan tuan belilah buku tu. Kalau saya tekan dekat Google tu, tajuknya sabar dalam Quran, nanti akan keluarlah buku yang ditulis oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi hafizahullah ta'ala alaih. Kalau kita baca dalam buku tersebut, ada dibincangkan ruang lingkup sabar. Dia kata majalus sabar. Dia kata sabar ni dia ada dia pecahkan sampai 5 lah. Tapi yang biasa, yang masyhur, sabar ni dipecahkan kepada 3. Pertama, sabar dalam kita melakukan ketaatan. Dalam kita melakukan ketaatan, menuntut ilmu termasuk di dalam kita melakukan ketaatan. Sebab apa? Sebab Allah perintah kita supaya menuntut ilmu. Tambah-tambah lagi ilmu yang berbentuk fardu ain. Ilmu kita mengenal Allah, ilmu dalam kita menyucikan jiwa. Jadi tajuk sabar ni adalah ilmu yang membawa kita kepada menyucikan jiwa. Itu ilmu yang dituntut di dalam agama. Tetapi kita nak belajar tu, nak buat ketaatan dengan belajar tu, kita perlu sabar. Sabar dekat situ Dr. Yusuf Al-Qardawi dia pecahkan pada 3 peringkat. Dia pecahkan pada 3. Yang pertama, sebelum nak buat amal. Yang kedua, semasa nak buat amal. Yang ketiga, selepas kita buat amal. Macam kita menuntut ilmu ni, kita sebelum kita belajar, kita kena ada sabar. Sabar dari sudut apa? Sabar untuk meletakkan di dalam sanubari kita bahawasanya kita nak menuntut ilmu ini, nak belajar ini semata-mata nak dekatkan diri pada Allah. Kita buat kerana Allah. Tu sebelum kita nak buat amal tu, niat sendiri, permulaan tu pun kita sudah ada, kena sabar. Sabar dalam menetapkan, dalam bertekad
bahawasanya aku nak buat amal ini kerana Allah, nak cari rahmat Allah. Dekat situ kena ada sebelum dia. Sebab tu selalu diingatkan dalam permulaan kata-kata aluan, dalam kita nak menuntut ilmu selalu kita pesan. Kita kena betulkan niat kita, kita kena bersihkan niat kita dalam kita menuntut ilmu. Kita nak belajar ni bukan kerana kita nak nama, bukan kerana kita nak tunjuk kita ni rajin, bukan sebab kita nak tunjuk kita pandai, kita banyak tahu, bukan sebab-sebab yang Allah Ta'ala tidak redha. Tapi kita niat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dipanggil sebelum. Dan apabila amal tu kita buat semasa tu, kena juga ada sabar dari sudut niat tadi juga. Lepas tu dari sudut kita melakukan ibadat tu, kita kena buat ibadat tu dengan sempurna. Okey, belajar betul-betul. Okey, kemudian selepas ibadat itu selesai pun kita kena sabar. Sebab apa? Sebab sabar selepas buat ibadat, buat amal tu, kita kena sabar dari sudut kita nak bagi tahu orang tak amal yang kita dah buat tu. Macam mana kita nak buat? So dia ada sebelum, semasa dan selepas. So boleh baca dalam buku tajuknya Sabar di dalam Al-Quranul Karim. Banyakkan membaca. Kerana membaca itu adalah miftahul ilm, kunci kepada ilmu. Jadi itu kata-kata aluan, pendahuluan daripada saya untuk sama-sama kita selalu beringat. Beringat kita di antara kita selalu menasihati di antara satu sama lain. Saya sebutkan pada tetapan awal-awal bahawa saya bukanlah orang yang terbaik untuk menyampaikan tajuk tentang sabar. Saya beritahu supaya suatu hari nanti kalau tengok saya sendiri mengajar pasal sabar tapi ustaz tu sendiri tak sabar. Kan? Jadi kita mengajar ni bukan niat kita untuk menunjukkan kerana akulah orang paling sabar aku nak ajar kat korang tentang sabar. Tidak ya. Bagi kedudukan saya tujukan khas untuk diri saya, untuk saya memperbaiki diri saya, termasuklah diri kita semua. Baik. Pada minggu lepas, kita telah sebut bahawa sabar ini dalam agama ia dikaitkan seperti cahaya matahari. Sabar ini disebut dhiya. Dhiya adalah sinaran cahaya yang sangat kuat. Sampai dia punya kuat cahaya tu dia boleh membakar. Seperti mana Allah pakaikan perkataan dhiya pada matahari. Allah tidak menggunakan perkataan dhiya pada bulan. Dan kita tahu cahaya matahari perbezaannya dengan cahaya bulan. Kemudian kita telah memasuki beberapa kelebihan sabar yang telah kita bincangkan pada siri yang pertama pada minggu lepas. Ini bermakna pagi ini merupakan siri yang kedua tentang sabar. Dan mungkin ini adalah yang terakhir yang kita akan bincangkan. Kerana kita bukan nak membincangkan secara terperinci tentang sabar ni. Tapi sebab kita nak fokus tentang apa kelebihan yang kita boleh dapat jika kita bersabar. Jadi fokusnya pada fadail, pada kelebihan tu. Walaupun begitu, dalam sesi pada pagi ini, saya akan berkongsi tentang bagaimana cara untuk kita perbaiki perasaan sabar kita tu. Macam mana kita nak upgrade lagi, kita nak tingkatkan tambah baik lagi sifat sabar kita. Dia ada cara-caranya untuk kita dapat tips dia. Kemudian dalam slot pada pagi ini kita akan bincangkan juga apakah penghalang yang boleh menyebabkan kita ni jadi orang yang tak sabar. Penghalang dia apa?
Sikit sebanyak, insya-Allah kita akan bincangkan. Minggu lepas, kita telah bincangkan bahawa kelebihan sabar, salah satu daripadanya, dia seseorang itu akan sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau dah bersama dengan orang yang sabar ni, Allah lah jadi teman dia. Kan? Allah lah jadi tempat dia mengadu. Allah lah yang akan bantu dia. Allah lah yang akan tenangkan hati dia. Allah lah yang akan pelihara dia. Itulah kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Nabi SAW dia boleh berjaya kan dalam menempuh pelbagai perkara dalam dia nak menyampaikan Islam ini, tetapi kerana dia sabar kan, maka Allah sentiasa bersama dengan Nabi. Sebab tu kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran kan banyak ayat-ayat turun tu, memang ayat-ayat yang berbentuk kadang-kadang Nabi dah buat begini, Allah tegur, Nabi doa, Allah kabulkan. Ada orang nak apa-apakan Nabi, Allah lindung. Kenapa Allah Ta'ala selalu bersama dengan Nabi? Kerana jawapannya adalah sifat sabar yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita telah sebut pada minggu lepas juga, orang yang sabar ni bukanlah sekadar Allah tu bersama dengan dia, tetapi dalam banyak-banyak hamba yang Allah cinta, yang Allah sayang, adalah orang-orang yang bersabar pada Allah. Orang yang bersabar terhadap apa yang telah Allah tentukan dalam kehidupan dia. Dia sabar. Allah suruh dia buat ketaatan, dia tunaikan. Allah Ta'ala larang dia buat satu kejahatan, dia tinggalkan. Allah beri dia musibah-musibah, kesulitan, masalah, dia sabar melaluinya. Dia seorang yang dia kerjayanya ataupun dia banyak memberikan nasihat pada orang. Orang tolak nasihat dia macam-macam, orang kecam dia. Dia sabar juga. Jadi orang yang sabar seperti itu, dia akan sentiasa mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Cinta Allah tidak dapat dikatakan dengan perkataan. Kita nak ukur dengan wang ringgit, kita nak ukur dengan nilai, memang takkan ada nilainya. Cinta Allah yang kekal abadi, yang membawa kita kepada kesenangan hidup di dunia, apatah lagi di hari akhirat. Jadi ingat kelebihan-kelebihan ni. Sebab tu belajar kelebihan ni, kelebihan ni sebenarnya kalau kita belajar kelebihan, dia merupakan dia membantu kita tau. Dia membantu kita untuk kita jadi sabar. Sebab tu nanti waktu kita belajar dekat tajuk macam mana nak sabar, solusi dia kita kena tahu dulu kalau sabar dapat apa. Tu dulu. Jadi tajuk kelebihan ni dia memberikan kita motivasi. Dia memberikan kita kata-kata semangat. Dia akan memberikan kita dia seperti pujukan, hiburan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam banyak kata-kata, dalam banyak pujukan, dalam banyak nasihat, kita ambillah nasihat pencipta kita. Ambillah nasihat dari Allah. Kalau kita minta banyak-banyak nasihat nak cari tu, tengok dulu apa Allah nasihat. Dalam banyak-banyak yang kita nak cari ketenangan, ambillah ketenangan tu dari Allah. Dalam banyak-banyak perkara kita nak minta orang bagi semangat dekat kita, mintalah semangat itu pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak dapat semangat tu, nak dapat motivasi tu, nak dapat nasihat apa yang terbaik adalah dengan kita mempelajari tentang kelebihan
yang Allah janjikan di dalam Al-Quran dan juga melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita telah belajar minggu lepas, orang yang sabar ni dia akan mendapat khabar yang gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar, kita tak rugi sedikit pun. Kita sabar ni bukan menunjukkan kita ni kalah. Kita sabar bukan mendowngradekan kita. Tak. Kalau kita sabar kan, ada orang kata, mungkin ada orang dia tersalah bagi nasihat. Kau sabar sangat kenapa? Kalau aku jadi kau, aku mungkin dah sekian. Tak. Bagi kita, sabar ni sebenarnya adalah satu kemenangan. Sabar. Jadi sabar ni, dia tidak rugi apa-apa. Bahkan kita dijanjikan oleh Allah dengan mendapat salawat, dengan mendapat pujian, dengan mendapat rahmat melalui berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bergembiralah kita. Ya, dalam kita hidup ni sepatutnya kita selalu kena gembira dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Okey. Yang keempat, kita telah inilah yang terakhir yang kita bincang pada minggu lepas, iaitu kita akan mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapat balasan yang apa? Bi ahsani, yang lebih terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini telah kita kupas secara ringkas pada minggu lepas. Jadi pagi ini kita akan menyambung kelebihan yang kelima. Bukan sekadar Allah memberikan balasan yang terbaik, lebih baik daripada apa yang kita telah alami, tetapi Allah nak memberikan kepada kita ganjaran itu, ganjaran yang tidak ada batasannya. Tidak ada batas. Tidak ada batas ni maknanya Allah Ta'ala boleh beri berapa banyak Allah nak bagi. Tidak ada limitasi dia. Kalau kita nak ambil contoh, kita belajar tentang kita bersedekah. Kan? Kita menginfakkan harta kita. Itulah kita belajar pada kuliah yang lalu. Kita belajar sebelum ni beberapa siri, ada 3 siri tak silap saya, tentang tajuk sedekah. Kita tahu kalau pahala sedekah ni, umpama kalau kita tanam, kita ada satu biji benih, kita tanam, biji benih tu nanti dia akan keluar apa? Dia akan keluarkan 7 tangkai. Macam tu. Keluar 7 tangkai. Contoh, kita tanam benih apa? Kita tanam benih biji-bijian kan contohnya. Dia akan keluar 7 tangkai. Dia panggil 7 sanabil tangkai. Daripada 7 tangkai tu, ada 100 biji benih bagi setiap tangkai tu. So dia ada 7 tangkai, setiap tangkai tu dia ada 100. So 100 benih dia akan keluarkan hasilnya pada satu tangkai. Tangkai kedua ada 100, tangkai ketiga sampailah yang ke-7. Jadi semua sekali 700. Kan pahala sedekah Allah beri sehingga 700. Tetapi 700 tu Allah boleh tambah mengikut kehendak Allah. Tapi kalau sabar ni, Allah Ta'ala tidak meletakkan adakah setakat 700 gandaan pahala dia. Allah menyebutkan
di dalam surah Az-Zumar ayat nombor 100 halaman 459 di dalam Al-Quran kalau kita nak rujuk ayat ini. Dan kalau tuan-tuan mengetahui, saya yakin tuan-tuan tahu Az-Zumar ini makna apa. Dan Az-Zumar, persoalan saya sebenarnya saya nak kita cuba mencari hikmah. Kenapa pahala sabar yang tidak terhingga ni Allah letakkan ayat tu dalam surah Az-Zumar. Az-Zumar bermakna rombongan-rombongan. Ada rombongan dia masuk ke dalam neraka. Ada rombongan dia masuk ke dalam syurga. Jadi syurga itu dia mempunyai kaitan dengan pahala. Jadi pada ayat nombor 10 ni Allah Ta'ala beritahu kepada kita semua bahawa a'udzubillahi minasyaitonirrajim innama hanya sesungguhnya. Kita kena tambah perkataan bahawa sesungguhnya. Macam tu. Kena tambah sikit maksud bahawa sesungguhnya. Kerana dia ada innama. Dia berbeza dengan inna. Kalau inna sesungguhnya. Tapi kalau innama bahawa sesungguhnya. Kalau guna innama ni nak menunjukkan bahawa kepada pengkhususan. Dia penegasan kerana dia inna, tapi dia masuk innama nak menunjukkan bahawa penegasan yang dikaitkan dengan pengkhususan. Sebab tu kita kata bahawa sesungguhnya yuwaffa disempurnakan as-sabirun bagi orang-orang yang kuat sabarnya. Selalu sabar. Kenapa as-sabirun ni kita kata orang yang kuat sabar, orang yang selalu sabar? Kerana as-sabirun adalah kata nama. Kata nama bagi orang-orang yang sabar. Seperti mana kita jumpa ayat kata nama al-mu'minun, al-kafirun. Macam tu. Jadi itu adalah kata nama. Kalau dia kata nama, maka ia menunjukkan istimrar, menunjukkan continuous. Dia menunjukkan benda itu, perbuatan tu dia selalu berterusan. Jadi Allah kata bahawasanya akan disempurnakan bagi orang-orang yang selalu sabar, yang kuat sabar dia, ajrahum, pahala mereka, bighairi hisabin, tanpa, bighairi ni tanpa, hisabin tanpa ada batasan. Jadi orang yang sabar ni dia punya ganjaran dia lebih daripada 700. Dia tidak ada limit. Kalau orang tanya berapa dapat, Allah kata bighairi hisab, tanpa ada batas. Berapa? Kalau kita kata 700, seumpama orang yang bersedekah kan, Allah boleh tambah lagi berapa kosong di belakang tu? 7,000, 70,000, 700,000, apa lagi? 7 juta, 7 bilion, 7 apa? Perkataan bighairil hisab ni tanpa batas. Dia punya maklumat dia, hebatnya. Siapa yang dapat pahala tanpa batas ni? Jawapannya adalah as-sabirun, orang-orang yang sabar. Sebab itu pahala puasa ni sangat besar. Kenapa pahala puasa ni Nabi cakap dalam hadis dia Allah Ta'ala yang akan balas dia.
menunjukkan bahawa pahala puasa ni dia sangat berpaksikan kepada sabar. Kan? Kalau tak sabar, nak tahan makan dan minum daripada subuh sampai ke maghrib tu, kalau tak sabar, memang tak nak puasa dah. Tetapi kerana dia sabar tu menjadi paksi kuat kepada dia boleh tahan makan minum daripada bersetubuh di siang hari, kan, macam-macam. Sebab tu kalau kita puasa ni kan, Nabi kan ajar pada kita, kalau ada orang kutuk kita, orang maki kita, kita akan jawab apa? Kita akan kata, inni saimun, aku puasa, aku berpuasa. Kenapa Nabi ajar macam tu? Maknanya Nabi minta kita ni tahan emosi kita tu, tahan, kan? Bukan bermaksud kalau tak puasa, kalau dia maki kita, kita maki dia balik. Bukan maksudnya macam tu. Tetapi pada bulan Ramadan, pada orang berpuasa ni, sebenarnya bukan Ramadan saja sebenarnya, setiap kali berpuasa. Jadi maknanya orang puasa ni, dia memang kena, sabar dia tu memang kena banyak. Memang kena banyak. Sebab itu kalau orang, sebab tu kita kena tahan telinga, tahan mulut, tahan tangan, tahan mata. Sebab tu dia berdasarkan kepada kesabaran. Sebab tu pahala puasa ni sangat besar. Tak jumpa lagi kita kata pahala puasa ni Allah beri dalam bentuk 10 ke 700 ke, tak ada. Kenapa? Kerana kata para ulama, puasa itu paksi utamanya adalah sabar. Sebab itu sabar ni dia dapat pahala bighairi hisabin. Tapi nak dapat sabar ni, ini kita akan belajar. Kita akan belajar untuk tambah baik kesabaran kita. Okay, surah Al-Zumar. Ayat nombor 10. So, moga-moga ayat ni kita boleh ingat, ya, kita boleh gunakan dalam kita memujuk, dalam kita menenangkan hati kita, menenangkan hati sahabat-sahabat kita, kita pujuk supaya sabar. Sabar ini Allah beri ganjaran yang tanpa batasan. Kita pergi kepada perkara yang keenam, ya, kelebihan yang keenam. Orang yang sabar ni adalah orang yang dia akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak sabar, Allah tak tolong. Tapi kalau sabar, Allah tolong. Sebab tu pertolongan Allah ni dia akan muncul setelah kita ada usaha dulu. Dan usaha itu memang perlu kepada kesabaran. Jadi apabila kita dah sabar, muncullah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar. Allah tolong. Macam kita kan, kena COVID kan. Allah bagi kita musibah dengan COVID contoh. Dah berapa tahun dah kita kan pejam celik dah nak masuk 2 tahun nak pergi kepada tahun yang ketiga. Kita nampak kan Allah tolong kita sikit. Jawapan dia adalah sabar. Jadi Allah akan bagi kita pertolongan. Apa yang kita bincangkan nombor 6 ni, ada banyak ayat Quran. Salah satu ayat Quran yang nampak dengan lebih jelas Allah ni memberikan pertolongan adalah ketika di dalam peperangan. Memang nampak dengan jelas. Okey. Kita rujuk dalam surah Al-Imran, ya, ayat 125, muka surat 66. Ayat ini boleh ditemui. Okay. Ayat ini sebenarnya siapa yang mengikuti pada petang semalam ketika mana kita mempelajari tentang malaikat, kita telah sebutkan
bahawa malaikat dengan manusia ni memang tak boleh nak dipisahkan. Siapa yang belajar tajuk malaikat, dia akan dapat rasa kepercayaan dia tentang makhluk yang dia tak nampak tu, dia akan dapat rasa iman tu. Kan, sebab benda tak nampak, tapi lagi dia belajar, iman dia semakin lama akan semakin tebal, kepercayaan dia tu semakin lama semakin akan ditingkatkan. Sebab tu kita bawa tajuk belajar pasal malaikat, sebab dia termasuk dalam salah satu rukun iman. Jadi dalam banyak-banyak subjek, kalau nak belajar ilmu yang berkaitan dengan rukun iman, belajar berkaitan dengan iman. Jadi para malaikat ni, kalau kita belajar, sebelum Adam diciptakan pun Allah dah bagi tahu dah nak cipta manusia kepada Adam, betul tak? Sampaikan kita berada dalam rahim ibu pun Allah dah hantar dah malaikat duduk kat rahim ibu tu. Kita ni yang jadi lelaki, yang jadi perempuan ni, rezeki kita banyak mana, semua-semua tu, itu semua telah ditulis oleh malaikat di dalam rahim, ketika rahim ibu. Kita je yang tak mengambil kisah tentang malaikat ni kadang-kadang. Kan? Sampailah kita nak mati. Sampailah kita di hari akhirat. Itu tajuk malaikat. Okay. Jadi pada ayat ni, Allah Ta'ala nak membuktikan bahawa malaikat ni dia ada menyertai orang-orang beriman. Tapi malaikat ni dia adalah bukti Allah tolong. Allah hantar malaikat turun, tolong tentera-tentera orang Islam ditolong. Tapi nak dapat malaikat ni turun, sebab kena ingat, malaikat dia tidak akan turun ke muka bumi kalau bukan izin Allah. Tetapi apabila Allah dah izinkan, Allah dah suruh, Allah perintahkan supaya turun, tolong, maka mereka akan tolong. Jadi dalam ayat ni, sebelum kita nak tengok malaikat tu tolong, dia ada perkara yang Nabi dan tentera orang Islam buat ketika perang Badar. Kita tulis ayat ni. Ayat ni dia kaitan dengan perang Badar. Perang Badar. Perang Badar adalah perang yang kita tak bersedia. Dia samalah macam kita kena COVID kan. Tak pernah pengalaman satu dunia kena virus seperti itu, contoh kan. Wabak seperti itu. Kan? Para sahabat mereka tak pernah pun berlatih nak perang, tak pernah buat training pun nak perang. Senjata pun tak ada dalam perang Badar. Sebab tu perang Badar ni kalau boleh kita sajikan, ceritakan, terutama di bulan Ramadan. Kerana ia berlaku pada bulan Ramadan. Tapi kenapa mereka sukses? Kenapa mereka menang? Itu kita nak cari rahsia dia. Kenapa? Jadi Allah Ta'ala mengingatkan, ya, surah Ali Imran ni, ingat surah Ali Imran pasal perang Badar ni, sebenarnya perang Badar ni Allah turun dalam surah Ali Imran adalah untuk Allah Ta'ala memberikan motivasi kepada orang Islam yang telah kalah perang Uhud. Tuan-tuan, dia pasal perang Badar. Okay, tetapi dia berada dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran berkaitan tentang perang Uhud. Apabila perang Uhud, perang yang kedua, Nabi kalah, para sahabat kalah. Maka Allah turunkan ayat tentang perang Badar. Yang perang Badar ni perang yang minta mereka ini imbau kembali. Macam mana perang Badar tu kamu boleh menang? Berbeza kamu telah kalah dalam perang Uhud. Jadi Allah menukilkan satu ayat daripada banyak ayat dia. Allah mengatakan in tasbiru. Inilah yang dalil dia. Jika kamu semua, jika kalian bersabar, wa tattaqu, dan kalian bertakwa. Bertakwa tu dikaitkan dengan apa? Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang.
Buat apa yang Nabi suruh, tinggal apa yang Rasulullah larang. Jadi pada perkataan jika kamu bersabar, sabar. Kerana dalam perang Uhud ni, para sahabat antara sebab kalah kerana mereka telah terkejar-kejar kepada harta rampasan tu. Kan? Itu di antara sebab dia. Di antara salah satu sebab dia. Jadi ketika mana dalam perang Badar, Nabi SAW telah mengingatkan kepada para sahabat, jika kamu bersabar, sabar maksudnya apa? Okey, berperang perintah Allah tak? Dia perintah Allah. Jadi berperang ni perintah Allah. Menegakkan agama Islam ni adalah perintah Allah. Tapi nak perang, bayangkan nak berperang, nak tunaikan perintah Allah ni, dalam berperang kita perlukan apa? Kita perlukan senjata, kita perlukan aset peperangan, kita perlukan strategi. Tapi bayangkan perang Badar yang tidak dirancang pun nak berperang, tapi kena berperang. Macam mana agak-agak perasaan orang Islam? Kan nak berperang, nak tunaikan perintah Allah, perintah Nabi nak keluar perang tu, yang tak ada persediaan apa-apa. Macam mana nak buat? Tapi disebabkan mereka sabar, ini perintah Allah ni. Kan? 300 orang nak lawan dengan 1000 orang. Kan? Seolah-olah seorang kena lawan 3 orang. Bayangkan. Dengan alat yang tak cukup untuk berperang. Kan? Tetapi kenapa mereka menang? Kerana mereka sabar. Sabar ni maksudnya kita tak boleh lari daripada perang. Kita akan lawan juga. Walaupun kita tak rancang. Walaupun tentera kita tak ramai. Lepas tu, Allah kata di hujungnya, dan jika kamu bersabar dan kamu bertakwa dan mereka datang menyerang kamu dengan serta-merta min faurihim, Allah kata apa? Yumditkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Nescaya Allah akan membantu kamu dengan 5,000 malaikat yang memakai tanda. Allah hantar 5,000 malaikat. Tapi 5,000 malaikat ni dia datang setelah ada apa? Setelah kena buat apa? Jika kamu sabar. Sabar dikaitkan dalam perang maknanya tak boleh lari. Terima itu perintah Tuhan. Mati ke, cedera ke, ini perintah Allah. Sabar menunaikan ketaatan. Baru Allah hantar 5,000 malaikat. Kena sabar dulu 1,000 malaikat. Macam itulah kita ambil ayat ni letak dalam kehidupan kita. Macam sekarang kita berperang dengan apa? Kita kata kita berperang dengan wabak COVID-19. Maka semua orang kena sabar. Kena sabar. Kan? Tapi kita tak sabar. Kan? Sabar ni maknanya apa? Hati, lidah, anggota badan. Kalau hati ni tak boleh terima benda ni, habis. Macam mana Allah nak tolong? Kalau mulut ni asyik duk kecam, cari salah orang, buat tuduhan-tuduhan dan sebagainya, macam mana Allah nak tolong? Lepas tu dari sudut sikap kita pula tak nak ikut kata-kata orang yang pakar. Kalau dalam perang dulu orang yang pakar tu adalah Rasul. Kan para sahabat ikut nasihat Nabi. Kita nak berkemah dekat mana? Kalau kita baca dalam perang Badar tu, mereka cari tempat sumber air. Mereka semua ikut Nabi. Nabi berbincang. Jadi kalau kita tak ikut strategi perang, begitu juga kalau kita tak ikut strategi dalam kita menghadapi wabak, macam mana Allah nak tolong kita? Macam mana Allah nak tolong kita? Semua alam ni bawa Allah. Ubatnya ada pada Allah. Kan penyelesaiannya ada pada Allah. Jadi sabar. InsyaAllah akan tolong. Begitu juga yang pernah berlaku kepada para sahabat.
Saya harap tuan-tuan jelas dengan contoh yang kita bawa pada hari ini. Bukanlah kita nak kata kalau kita boleh sabar hadapi COVID ni, Allah hantar 10,000 malaikat. Ini contoh. Kan? Tapi kita nak tengok kepada siapa yang hantar malaikat tu. Malaikat tu datang untuk apa? Pertolongan. Nak tolong tentera orang Islam. Siapa yang suruh malaikat tu turun? Allah. Kenapa Allah hantar malaikat? Sebab sebelum tu ada apa? In tasbiru wa tattaqu. Sabar. Allah bagi pertolongan. Jadi moga-moga ayat ni dapat menyuntik semangat kita untuk kita mengikuti segala arahan, ya, segala yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak yang berkuasa, oleh orang-orang yang ada, orang-orang yang pakar. Kita duk kata kita jaga kita berperang. Betul lah tu. Tapi nak dapat benda tu, nak dapat pertolongan Allah tu sabar. Tapi kalau kita tak sabar, Allah Ta'ala tak akan tolong kita. Bahkan ada macam-macam benda-benda yang tak elok. Kan? Sebab kalau kita tak sabar, Allah murka. Jadi itu di antara contoh yang boleh kita fahami pada kelebihan yang ke-6. Yang ke-7. Okey, yang ke-7 ni dia dikaitkan dengan kepimpinan imamah dalam agama. Ni maksud yang ke-7 ni dia dikaitkan dengan nak menjadi pemimpin. Kenapa ayat dia hilang? Sekejap. Allahu Akbar. Sekejap. Saya ni sebenarnya dah buat dah ayat tu. Sekejap tuan-tuan dan puan-puan ya, saya stop sekejap. Saya punya ni, saya nak ambil saya guna PDF sekejap ya. Sebab ayat saya tadi dia hilang. Okey, tak perlu saya tunjukkan. Ada tak ayat tu saya bawa? Sekejap ya. Sebab setiap kelebihan ni kita akan kaitkan dengan ayat Quran. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina. Okey. Tuan-tuan, saya minta maaf sebab apa tau? Sebab yang ke-7 ni saya terlepas pandang nak letakkan ayat Quran dia. Tapi ayat dia betul, terjemahan dia betul. Kalau tuan baca ayat dia kan, sebelum tu tuan nampak tak? Saya kongsikan nota ni. Kejap ya. Okey, nampak tak nota yang saya kongsikan? Nampak tak? Okey. Sekejap ya. Okey, saya minta tuan-tuan dan puan cari ayat ni ya. Surah Sajadah. Okey, surah Sajadah ya, ayat nombor 24, muka surat 417. Betul tak? Muka surat 417. Surat 417 surah As-Sajadah. Okey. Ayat tu kalau dalam lafaz Al-Quran tu Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah Ta'ala memberitahu bahawasanya dan kami jadikan di kalangan mereka. Okey, mereka ni siapa mereka dekat sini? Mereka di sini tuan-tuan kena tengok konteks ayat dalam surah Sajadah. Ini ayat nombor 24. Jadi tuan-tuan kena tengok ayat nombor 23. Kena tengok ayat sebelumnya, ayat 23, tuan-tuan akan menemui cerita Bani Israel. Bani Israel yang dikaitkan dengan kisah Nabi Allah Musa alaihi wassalatu wassalam. Ustaz, As-Sajadah 32 Ustaz, bukan 33. Ya, Sajadah tu dia memang surah 32, 33 surah Al-Ahzab. Saya silap kat situ. Ya, surah Sajadah. Okey, jazakillah khairan.
Ini surah 32 As-Sajdah. Kalau 33 tu surah Al-Ahzab. Okey, pada ayat ini Allah Taala, kalau kita nak tahu mereka, kena tahu cerita Bani Israel. Cerita dia. Jadi Allah Taala bagi tahu tujuan cerita Bani Israel, kisah Nabi Musa, dapat Taurat, kisah Bani Israel, Allah letak dalam surah Sajadah ni adalah untuk dijadikan sebagai contoh kepada Nabi SAW. Kalau Nabi Musa, pengikutnya adalah Bani Israel, kaumnya Bani Israel. Kalau Nabi Muhammad SAW adalah para sahabat pada ketika itu, dan juga orang-orang yang beriman lah. Jadi Allah mengatakan, dan kami jadikan di kalangan mereka beberapa pemimpin a'immah. Jadi Bani Israel ini memang Allah telah pilih, ada yang dia dalam dia ini dilantik menjadi pemimpin. Yang mana mereka memimpin tu Allah Taala minta mereka memimpin kaum dia kepada hukum agama, pergi kepada hukum Taurat. Kalau Nabi Muhammad memimpin manusia kepada hukum-hukum yang ada dalam Al-Quranul Karim. Allah kata mereka ni layak jadi pemimpin. Mereka akan berjaya dalam memimpin. Bukan memimpin dari sudut kedunia semata-mata, tapi dari sudut agama. Kan? Allah kata selama mana mereka bersikap sabar, selama mana mereka bersikap sabar dan mereka tetap yakin akan ayat-ayat kami, mereka akan berjaya dalam pimpinan mereka. Lepas tu dekat nombor kelebihan ni, nombor 7 kita kata mendapat kedudukan dalam agama. Kedudukan tu bukan pangkat, tapi dari sudut kelayakan untuk menjadi pemimpin. Sebab tu kita nak bimbing orang bawa kepada agama ni, kita perlu ada bersama-sama kita sifat sabar. Kalau kita tak ada sifat sabar dalam mengendalikan anak buah kita, dalam mengendalikan pengikut-pengikut, maka memang susah untuk kita membimbing manusia. Dan ini Allah Ta'ala sebut dalam surah Sajadah. Okey. Kita pergi kepada yang ke-8. Yang ke-8, siapa-siapa yang dia ada sabar, dia termasuk dalam kumpulan orang yang berjiwa kental. Dalam bahasa netizen sekarang ni, maksudnya tidak cepat koyak lah. Kalau kita kata ni cepat koyak kan. Maksud dia adalah bahasanya adalah kita memiliki sifat orang-orang yang kental. Orang yang berjiwa kental. Maklumat ini Allah Ta'ala sebut dalam suratul Luqman. Kita ambil satu contoh dalam suratul Luqman. Allah Ta'ala sebut pada ayat nombor 17, muka surat 412, surah Luqman, sebelum surah As-Sajadah, yang mana salah satu nasihat Luqman kepada anaknya. Luqman dalam banyak-banyak nasihat dia kepada anaknya, dia pesan kepada anaknya mula-mula adalah solat. Dia perintahkan anaknya, ya bunayya aqimis solah. Dia kata, wahai anak kesayanganku, dirikanlah solat. Dia suruh anak dia solat. Dirikan solat maksudnya solatlah betul-betul. Yang kedua apa? Wa'mur bil ma'rufi. Dia pesan anak dia, ajak, suruh manusia itu buat kebaikan. Yang ketiga, wanha 'anil munkar. Larang manusia, cegah manusia, halang manusia daripada melakukan perbuatan mungkar.
Okay. Lepas dia pesan anaknya 3 perkara ni, Luqman pesan dekat anak dia apa? Wasbir. Dia kata bersabarlah. Kenapa? Maknanya bersabarlah ni maksudnya dia akan jadi seperti pesanan yang keempat lah. Kan? Bersabarlah ala ma asabaka, di atas segala, yang ini bukanlah bala. Di atas segala pada bala ni, di atas segala yang menimpamu. Ma asaba, apa-apa yang menimpamu. Bukanlah pada bala saja, tak. Okay, kita ambil dulu. Kita kupas sikit ayat ni. Okay, mula-mula Luqman dia minta anak dia dirikanlah solat. Okay. Dirikanlah solat ni ia berkaitan hubungan anak itu dengan Allah. Okay, dirikan solat. Yang kedua, Luqman dia bukan suruh anak dia jaga hubungan dengan Allah je. Dia juga mengingatkan anaknya jaga hubungan ataupun ambil berat hubungan kamu dengan manusia-manusia lain. Antara cara dia, engkau mengambil berat tentang manusia lain, kalau manusia tu dia buat kebaikan, kena kebaikan, kau ajak dia buat kebaikan. Jangan kau sorang-sorang je yang nak buat kebaikan. Engkau kena mengambil berat, mengambil cakna juga orang di luar sana, ajak dia buat kebaikan. Yang ketiga, Luqman pesan kepada anaknya, kalau kau nampak benda mungkar yang manusia buat, engkau kena larang manusia tu, kau kena cegah manusia tu. Jangan ada pemikiran kubur lain-lain. Kan? Lantak dia lah nak buat apa. Tak. Itu bukan manusia, bukan perkara yang bagus dalam agama. Dia Luqman pesan pada anaknya, nak, kalau kau nampak orang buat benda muka, kau larang dia. Yang keempat, Luqman pesan ke anak dia, dia sabar. Okey. Kenapa yang keempat ni Luqman pesan dekat anak dia sabar atas segala yang menimpa? Kenapa yang keempat ni dia letakkan sabar sebagai penutup dia dekat sini? Kaitan sabar ni, sabar dalam apa? Kalau kita ambil cerita sebelumnya adalah sabar dalam suruh manusia buat baik. Sabar ya nak ya, dia kata. Dalam kau nak suruh orang buat kebaikan, kau kena sabar. Sabar ya nak, dia kata, dalam kau melarang orang buat kemungkaran, kau kena sabar nak. Kau kena sabar. Lepas tu Luqman kata, bersabarlah di atas segala yang menimpamu. Menimpa apa? Dalam bab ni lah. Suruh manusia buat kebaikan, larang manusia buat keburukan. Tuan-tuan, nak ajak orang buat baik ni, bukan semua orang suka, betul tak? Kita nak kongsi benda-benda agama, ada orang dah kecam, ada orang tuduh, ada orang cakap kita macam-macam. Okay. Tapi kita kena sabarlah. Apatah lagi kalau kita nak larang orang buat benda-benda yang mungkar. Larang. Kan pasti nanti akan ada reaksi yang negatif. Mungkin ada orang akan ugut kita ke, mungkin ada orang akan buat satu tindakan yang buruk ke. Tapi benda mungkar tetap kita kena larang. Sebab tu Luqman kata pada hujungnya, sabar atas apa menimpamu. Dan kenapa Luqman suruh anak dia sabar atas apa yang menimpa? Maka Luqman menerangkan di hujungnya, sabar itu apa nak? Dia bagi tahu pada anak dia kat sini. Dia kata, inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya itu, iaitu sabar, kan, dalam menyuruh orang buat baik, dalam melarang orang buat benda mungkar, min azmi. Azmi ni keazaman lah, kan. Azam. Azmi adalah di antara umur. Umur ni perkara. Azmi keazaman. Jadi diterjemahkan, sesungguhnya itu adalah perkara yang paling penting, ataupun dia di antara perkara-perkara yang memerlukan keazaman.
Kalau tak berani, kita biar je orang pada mungkar. Betul tak? Dia memerlukan keazaman yang kuat, jiwa yang kental. Tak cepat koyak kata orang kan. Lepas tu nak ajak orang buat baik ni. Malu pula aku nak ajak dia. Sagi dia kata aku ni, dahlah aku ni sebelum ni perangai macam mana. Tiba-tiba aku nak ajak orang baik. So dia kena ada jiwa yang kental. Jangan malu-malu nak ajak orang buat kebaikan. Ia memerlukan apa? Sabar. Kerana sabar itu adalah di antara urusan yang azmi, kejiwa kental. Boleh faham tak tuan-tuan dan puan-puan? InsyaAllah kan, saya yakin tuan-tuan ni orang yang mudah faham. Okey, kita pergi yang ke-9. Okey, yang ke-9, orang yang sabar dia akan dijaga oleh Allah daripada tipu daya musuh. Termasuk daripada syaitan, termasuk daripada musuh yang membantu syaitan-syaitan. Sebab apa? Sebab musuh-musuh ni dia sentiasa mencari jalan. Macam mana nak musnahkan orang ni? Macam mana nak binasakan dia? Maka kita kena sabar. Kadang-kadang ada orang dia nak laga-lagakan musuh dah tu. Jadi kena sabar. Sabar. Sabar apa? Dari sudut apa? Dari sudut menerima berita, dari sudut apa yang orang kata. Ya, kita ni kalau tak sabar kan, sebenarnya contoh macam ni lah, kita ambil contoh. Ada orang sampaikan berita pada kita. Aku dengar kan orang cakap engkau ni sekian. Kita tak sabar ni, kita pergi serang orang yang cakap kita tu. Padahal mungkin orang tu tak cakap seperti itu. Mungkin sekian. Jadi kita kena sabar dulu. Sabar. Semak dulu. Kan? Jadi kita jangan cepat bertindak. Kata orang jangan cepat gelabah. Kata orang jangan cepat jangan terburu-buru. Ambil masa dulu. Apa sebenarnya berlaku? Sabar. Begitu juga apa yang berlaku di zaman sahabat dulu. Musuh mereka ni, di antara musuh mereka adalah orang-orang munafik. Kalau kita baca pada ayat ni, Allah Ta'ala kata, in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Jika kamu dapat kebaikan, ia akan menyakitkan hati mereka, orang-orang munafik. Orang munafik tidak suka kalau orang beriman dapat kebaikan. Dia sakit hati. Sakit kepala mereka, sakit hati mereka kalau tengok orang beriman dia dapat kebaikan. Wa in tusibukum sayyi'atu yafrahu biha. Jika kamu ditimpa bencana, mereka akan gembira. Jadi dalam surah Ali Imran ni dia kaitkan dengan perang Uhud contoh kan. Orang-orang munafik ni dia memang tak nak pergi perang. Dia memang seboleh-bolehnya kan tak nak pergi perang. Jadi kalau orang menang dalam perang, mereka makan pun tak selera, sakit kepala, sakit hati. Orang beriman ni menang. Tapi kalau orang beriman ni kalah seperti perang Uhud, mereka happy. Mereka akan buat jamuan untuk mereka happy dengan kekalahan orang beriman. Tapi Allah pesan. Allah kata apa? Wa in tasbiru, maka jika kamu bersabar, wa tattaqu, dan kamu bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, maka tipu daya mereka tidak akan memudaratkan kamu. Maksudnya, apa tindakan, perancangan, muslihat, musuh-musuh seperti orang munafik ni, dia tidak akan memberikan kesan kepada kesatuan, kepada keimanan orang-orang yang beriman. Jadi kena sabar.
Begitu juga dalam dakwah kan, kadang-kadang kita sampai benda betul kan, kita sampai benda betul tapi orang kecam kita, contoh kan, orang cakap kita ni sekian 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 sekian, kita pun marah, kita pun layan, kita pun lawan isu tu kan, cakap pula orang ni sekian sekian sekian. Sebenarnya tak perlu. Itu dikaitkan dengan sabar. Kadang-kadang itu adalah tipu daya orang nak perangkap kita supaya orang nampak keaiban kita, mungkin orang nampak kelemahan kita. Sebab kadang-kadang dia umpan je, dia nak tengok kita respon tak, kita lawan tak. Tapi kalau orang yang sabar, dia akan selamat daripada perkara-perkara buruk seperti itu. Okey, jadi kita pergi kepada yang ke-10, Allah berikan syurga. Jadi antara ayat dia kita ambil dalam suratul Furqan ayat 75. Dekat dalam ni kita tak jumpalah perkataan syurga, tetapi Allah menyebut tentang nikmat yang ada di dalam syurga itu. Nikmat apa? Nikmat ni al-ghurfata. Lepas tu nikmat tahiyyata dan nikmat wassalama. Petang ni tuan ikut perbincangan selepas zuhur, kalau tuan tak ada apa-apa kelas lah kan, kalau tuan ada ke lapangan, tuan ikut jam 2.30, kita akan sambung tentang tajuk syurga. Kita nak bincang tentang tempat tinggal, bangunan-bangunan yang ada di dalam syurga. Dalam syurga ada orang dia dapat tempat tinggal yang tinggi, tempat tinggal dia. Ada orang dapat tempat tinggal dia yang ada pelbagai. Jadi kita akan bincangkan. Jadi ayat ni Allah mengatakan ulaika, mereka itu. Mereka tu siapa? Mereka itu tuan-tuan kena rujuk sebelum ayat nombor 75. Ini surah Furqan ya. Surah Furqan ni dia dikaitkan dengan ada satu hamba yang Allah panggil dia Ibadur Rahman. Ibad Ar-Rahman. Ibadur Rahman. Dalam surah Furqan, ini ayat 75 kan. Kalau kita buka muka surat 366, kita buka suratul Furqan, kalau tuan-tuan nak tahu mereka itu mereka yang buat apa amal mereka, setuan buat catatan ya, tolong catat. Mereka itu bermula ayat 64. Bermula ayat nombor 64. Tuan-tuan baca bermula ayat nombor 64 suratul Furqan, ya, boleh rujuk muka surat 365. Tuan-tuan akan jumpa apa ciri-ciri mereka itu. Sebab Tuhan kata ulaika, mereka itu. Mereka tu siapa? Maka kena tengok bermula ayat 64 suratul Furqan. Sebab ayat yang kita sedang bincang sekarang ni, ayat ini ayat 75. Nampak tak ayat 75? Jadi kena bermula ayat 64. Kita akan jumpa mereka tu dah buat apa, ciri 1, ciri 2, ciri 3, ciri 4, sampailah yang terakhir ayat nombor 74. Ini 75 kan. Sampai ayat nombor 74. Lepas tu baru Allah sebut ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Saya padam sekejap ya, ada nampak banyak tulisan ni. Okey, Tuhan kata mereka itulah tu siapa? Yang ada pada ayat 64 sampai 74. Semuanya akan dibalas, yujzauna akan dibalas, ghurfata mendapat tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi ni macam bangunan yang tinggi di dalam syurga. Allah bagi satu tempat yang tinggi. Ghurfah ni kalau kita belajar bahasa Arab macam bilik. Kan bilik tu apa? Ghurfah. Tapi dia merujuk kepada tempat. Tempat yang tinggi di dalam syurga. Sebab apa mereka dapat nikmat ghurfata? Inilah jawapan dia. Bima sabaru.
Disebabkan, okey kejap. Disebabkan apa? Disebabkan kesabaran mereka. Disebabkan kesabaran mereka. Apa yang mereka sabar? Contoh, kalau dia baca pada ayat nombor 63, mereka sabar dalam bab apa? Mereka ni kalau berjalan dekat muka bumi, mereka berjalan dalam keadaan yang rendah diri. Saya nak tanya tuan-tuan perempuan. Kita nak bawa diri kita selalu merendah diri ni senang ke susah? Kita selalu nak jadi orang yang merendah diri ni. Bagus ke, senang ke susah nak bagi diri kita ni downgrade diri kita sikit, kan? Nak jadi kita merendah diri ni, ya Allah, bukan senang tau, bukan senang. Tambah-tambah lagi kalau kita memang orang yang banyak harta, pendidikan kita tinggi, jawatan kita tinggi, nak merendah diri ni bukan benda yang senang. Asyik kita nak kata kita, tu ada perasaan tu. Tapi nak dapat ghurfah ni disebabkan mereka sabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam hidup dia apabila dia berjalan di muka bumi Allah dalam keadaan dia merendah diri dia. Nak merendah diri ni memerlukan kesabaran, kan? Kita nak je cakap, aku ni, kau tahu tak aku ni siapa? Kau tahu tak aku ni latar belakang siapa? Kau tahu tak aku keturunan siapa? Kalau ikut kata kita nak je update status kita ni apa, kan? Tapi kita rendah diri, kan? Orang tak tahu pun rupanya kita ni sekian, kan? Tapi kita rendah diri kita. Dia memerlukan kesabaran. Kalau kita tengok ciri yang kedua, Allah Ta'ala sebut pada ayat nombor 63 tu, apabila dia disapa dengan orang-orang yang jahil, dia akan mengatakan salama, dia akan jawab balik dengan ungkapan yang baik, kan? Orang kata kita, orang komen kita, orang sindir kita, tapi kita jawab dengan salama, kita jawab dengan perkara yang ungkapan yang baik, bukan dengan kita pergi buat pula. Orang kata kita kan, kita pun pergilah buat live dekat TikTok ke, kita buat live dekat YouTube ke apa, dekat media sosial, kita pun tembak balik. Orang tu sindir gitu, kita pun buat, kan, gini. Orang yang seperti ini bukan ibadur rahman. Tapi nak tahan ni, nak tahan emosi ni, kan? Ikut tangan ni, nak je aku tulis balik semula dekat WhatsApp tu, nak je aku. Tapi kita sabar. Kan? Orang kata kita, alah dia tu nak tunjuk bagus lah tu. Kan? Dan kita tahu benda tu tuju pada kita. Tapi sebab kita baca 63, biarlah, abaikanlah. Kan? Ada kawan kita sebelah tu pula cakap, kau nak biarkan je ke? Kau nak biarkan je? Kalau aku ajar sikit dia tu macam mana? Kan? Kadang-kadang kita nampak kawan macam tu. Tapi kita tak apalah. Saya teringat ayat 63 tu. Dalam surah Furqan, Allah kata, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allah kata, apabila ada orang yang kurang adab menunjukkan kata-kata kepada mereka, mereka menjawab dengan ungkapan yang baik. Kan? Macam tu. Jadi nak dapat sikap seperti itu tu, ya Allah, itu yang perlukan kesabaran. Tapi kalau dia sabar, dia akan dapat apa? Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqawna fiha tahiyyatan wa salama. Bukan dapat bangunan yang tinggi, kan? Tetapi mereka juga akan dapat tahiyyat, hormat. Tahiyyatan hormat. Kalau kita, mungkin orang akan kata kepada kita,
Tahniah, tahniah, tahniah. Kau memang best lah, cemerlang lah, terbaik lah, orang kata kan. Dekat dalam syurga, ya, kita akan dapat ucapan penghormatan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kan suka kalau orang cakap kita, oh, kau memang baik lah, kau terbaik lah, kau memang cemerlang lah, kan, memang. Kan. Jadi Allah bagi, tapi kita tak nak dekat dunia, kan. Tak apalah kalau orang tak bagi kita penghormatan apa pun, kan. Tapi kita tunggu dalam syurga. Wassalama, dan dia akan dapat ucapan selamat. Selamat di dalam syurga. Jadi ini jawapan dia, ya. Ayat memperoleh nikmat syurga, ya, disebabkan apa? Kesabaran mereka. Okey. Lepas tu kita pergi nombor 11. Okey, nombor 11 ni saya tak ulas panjang lah. 11 ni mudah nak mengambil pengajaran. Mudah mengambil pengajaran ni maksud dia orang yang sabar ni, ya. Orang yang hati dia cepat terbuka. Orang yang sabar ni hati dia lembut. Hati dia mudah terkesan. Itulah yang dikatakan dengan nombor 11 ni. Jadi kita terus pergi kepada yang penting. Ini penting. Kita akan belajar cara-cara nak dapat sabar. Lepas tu kita nak belajar tentang penghalang-penghalang kepada sabar. Okay, kita dah 11.50. Kita lebih kurang ada dalam 10 minit lagi. Jadi kita terus kepada tajuk ni, ya. Okay, saya mungkin tak buka soalan kot sebab kita pergi kepada perkara yang sangat penting di sini. Okay. Yang pertama, macam mana kita nak dapat sabar? Yang pertama, ingat, hidup ni adalah medan ujian kepada manusia. Pegang tu je. Yang pertama kena ingat, selalu ingat, ujian hidup, ujian hidup, ujian hidup, ujian hidup, ujian hidup. Pegang yang ini, ujian hidup. Cara dapat sabar, kan? Contoh macam tadi lah, kan, orang ngata kita, kan, sedap mulut dia je mengata, kan. Contoh, kan, kita nak buat apa? Kita nak balas dengan keburukan juga, kan? Tapi cara kita tenangkan diri kita, tak apalah, orang itu ujian Allah bagi pada aku. Inilah ujian dakwah yang aku kena lakukan, kan? Ujian Allah. Jadi ingat, ini adalah ujian kepada manusia hidup. Okey, saya bawa satu contoh, saya bawa 2 contoh ayat, tapi saya tak bawakan contoh-contoh manusia lah yang dia mempercayai itu adalah ujian hidup dia, tapi nanti saya akan sebutkan contoh-contoh yang terbaik yang boleh kita rujuk. Okey, kita pergi dulu kepada ayat dia. Salah satu ayat yang mengatakan hidup ni memang kena lalui ujian, seperti mana dalam surah Al-Ankabut ayat nombor 2, muka surat 356. Ayat ni Allah kata apa? Kalau boleh ingat ayat ni. Boleh dibawa dalam solat, dibaca, lepas baca Fatihah tu baca, supaya kita selalu baca, kita faham, dia akan jadi, dia mudah nak kepada khusyuk. Boleh baca. Orang-orang dulu, kalau mereka nak tadabbur ayat dalam solat, kan, mereka kadang-kadang mereka ulang satu ayat je, daripada malam sampai pagi mereka ulang. Satu ayat dia ulang. Boleh. Kalau tuan-tuan sembahyang sunat, kan, baca ayat ni. Dia apabila kita selalu baca, kita fahamkan, dia mudah untuk meresap perasaan tu, yang tu sampai. Jadi ayat ni Allah kata, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan hanya dengan cakap kami beriman? Jadi Allah Ta'ala kata macam ni. Allah Ta'ala tegur. Allah Ta'ala kata apa? So, kalau bahasa saya, ya, mudah nak bagi faham, seolah-olahnya macam kita kata, kalau orang tanya, kamu beriman? Siapa sini dia beriman? Mungkin kita kata, saya beriman. Jadi seolah-olahnya Allah mengatakan seperti
Kan? Patut ke engkau cakap engkau dah beriman? Patut ke? Maksudnya, layak ke engkau cakap engkau dah beriman? Wahum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji. Menunjukkan apa? Apa kaitan uji dengan iman? Nak menunjukkan bahawa tak layak kita kata saya dah beriman kepada Allah, saya dah beriman kepada Rasul, saya dah beriman. Belum layak, melainkan setelah kita melalui ujian di dalam hidup. Contoh kita kata, engkau beriman tak kepada qada dan qadar? Engkau beriman tak kepada takdir? Kita kata, ya aku beriman. Allah Ta'ala kata, belum lagi kau beriman kalau kau belum lagi diuji dengan qada dan qadar. Contoh jadi, pegang maklumat. Jadi apabila kita menerima sesuatu ujian dalam hidup, ingat ya, ujian ni, perkataan ujian tu dia lebih menyeluruh. Ujian pada apa? Ujian pada anak-anak, ujian pada pasangan, ujian kita dengan orang luar, ujian kita dengan harta, ujian kita dengan kesihatan, bukan ujian. Semualah menyeluruh. Kenapa? Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita betul-betul nak diisytiharkan telah beriman, maka kita kena lalu dulu ujian tu. Jadi apabila kita faham hidup ni adalah medan ujian, Allah nak tengok kita ni beriman ke tak beriman, kita kena lalu ujian. Jadi apabila kita faham fakta ini, ketetapan Allah yang ini, sekurang-kurangnya dia boleh bagi semangat dekat kita. Kan? Memanglah takkan sama kata orang yang berat mata memandang, berat bahu memikul. Betul. Pepatah tu betul kan. Orang pandang tak sama dengan orang yang pikul kan. Kita ni mulut yang cakap kesian dia kan, tak sama seperti orang yang memikul kan. Betul fakta dia. Tapi kita sebagai seorang Muslim kan, kita dianjurkan tenangkan diri kawan-kawan kita, termasuk diri kita lah. Okey, jadi kalau orang kena sesuatu perkara, kita boleh kata tentang maklumat benda macam tu. Kita boleh kata, hidup kita ni kan ujian nak. Kalau kita tak diuji oleh Allah, kan, kita tak dapat nak buktikan iman kita. Kan? Maka kita kena lalu semua benda ni nak. Kan? Jadi apabila kita anak tu dia faham itu adalah ujian hidup, kita faham itu ujian hidup, maka sifat sabar tu dia mudah terbentuk. Ya. Sabar. Nak buat macam mana dah aku dapat anak aku macam tu, ya Allah kan. Kalau ramai anak kita tu kan, ada seorang ni, ya Allah, kalau kita dengan dia selalu kita menangis kan, dengan kata-kata dia, tindakan dia tu. Tapi kita belajar, tak apa, dia kata oh, ujian aku ni pada anak-anak kan. Ada orang ujian dia, anak-anak dia semua bagus-bagus. Dengar cakap, kan tak payah suruh kalau nak buat kebaikan, betul. Tapi Allah uji dengan wang ringgit pula tak cukup. Nak besarkan anak-anak. Macam mana? Nak sabar tak? Maka ini pun ujian. Dan ingat, ni adalah Allah nak uji. Okey. Apa lagi? Ujian kan? Ujian. Kita yang tengok orang ditipu banci, kan, dia diuji oleh Allah. Kita ni pun sebenarnya diuji juga. Allah nak uji kita. Kau tak tipu banci, kau buat apa? Ujian juga. Okey, jadi itu yang pertama. Pegang ayat ni. Sebab ayat ni dia menjadi sunnatullah. Bahawa kita tak boleh nak kata beriman, melainkan kita kena lalu dulu ujian tu. Ujian tu dia ada banyak bentuk lah.
pada kesenangan, pada kesihatan, pada kesakitan. Kadang-kadang dalam rumah kita tu Allah jadikan ujian. Ujian dengan anak-anak, ujian dengan pasangan, ujian dengan keluarga, ujian. Sebab hidup ni adalah medan ujian. Satu lagi ayat yang boleh bagikan kita naikkan kesabaran kita lagi tu kan. Kita dah mula nampak dah, oh sebenarnya dunia ni taklah segelap mana kan. Sebab kita faham kan ujian ni kan orang rasa jadi macam, boleh jadi macam terlalu stres kan. So dia boleh buka sikit minda dia, buka hati dia, lapang dada dia. Kalau kita baca ayat ni, surah Baqarah ayat 214. Ya, 214. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Allah menyebutkan am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina qalu min qablikum massathumul ba'sa wa dharra. Okey, Allah kata, adakah patut, Allah kata, adakah patut kau sangka kau layak masuk syurga padahal belum sampai kepada engkau seperti yang berlaku kepada orang-orang terdahulu seperti kamu? Faham tak ayat ni? Kan, kalau Allah tanya pada kita, siapa nak masuk syurga? Saya. Siapa nak masuk syurga? Saya. Kami nak masuk syurga. Jadi Allah Ta'ala tanya, kalau Allah Ta'ala tanya pada kita, agak-agak kau layak masuk syurga? Kalau kita kata, ya saya layak masuk syurga, Allah akan bertanya semula, engkau pernah lalui ujian apa? Ujian apa? Jadi ayat tu sebenarnya Allah Ta'ala beritahu pada kita bahawasanya kita tak layak untuk kita masuk syurga kalau kita belum pernah melalui seperti mana yang pernah dilalui orang-orang terdahulu seperti kita. Apa dia yang mereka pernah lalui? Al-ba'sa'u, kepapaan, kemiskinan. Apa lagi orang dulu telah lalui? Wad-dharra'u, kesengsaraan seperti penyakit dan sebagainya. Jadi apabila kita faham perkara pertama ni, oh rupa-rupanya Allah jadikan aku seperti ni, ini adalah sesi ujian, hidup ni ujian. Rupa-rupanya Allah buat macam ni, Allah Ta'ala nak tengok kelayakan kita untuk masuk syurga. Kalau yang pertama tadi, Allah nak tengok sejauh mana iman aku. Kalau kedua, Allah Ta'ala nak tengok layak tak kita ni masuk syurga. Jadi kalau kita kata aku nak masuk syurga juga, aku nak masuk syurga. Jadi seolah-olah kita kata, okey, bersedia terima ujian. Bersedia terima ujian. Jadi kita kata, aku tak bersedialah menerima ujian, aku tak nak menerima ujian. So macam mana kau nak masuk syurga? Jadi itu di antara penjelasan yang boleh membantu kita kepada kita tambah baik rasa sabar kita. Tak ada orang yang hidup dia tak nak berpisah. Tak ada orang hidup nak berpisah. Akhirnya berpisah juga. Tak ada orang dia nak berpisah dengan orang yang dicintai, betul tak? Tiba-tiba Allah Ta'ala ambil nyawa dia. Dah lah tinggal dia seorang-seorang je. Kan, kita dah tak ada siapa-siapa. Dialah orang yang paling dekat kita. Dialah orang yang faham pada kita. Tiba-tiba Allah ambil dia dulu. So kita rasa macam mana? Kan? Jadi kalau kita faham maklumat seperti ini, so dia akan, Allah Ta'ala bagi ubat pada kita, tenang kita. Kan? Memang kita bersedih, kita tak kehilangan orang yang kita banyak bergantung. Dialah orang yang banyak kita menenangkan perasaan kita. Dialah orang yang bersama dengan kita. Tiba-tiba tak ada. Tapi macam mana kita nak bagi kita tidak terlalu dalam kesedihan, tak menyalahkan Allah, kan? Jadi dia akan bawa kepada sabar tadi tu dengan kita mengetahui, oh ini ujian Allah bagi pada aku. Allah nak tengok iman aku ni, tahap mana iman aku. Oh ini sebenarnya peluang untuk aku masuk syurga ni. Untuk aku masuk syurga ni sebab
mungkin inilah ruang dan mungkin inilah peluang untuk aku masuk syurga. Mungkin kita tak ada jalan lain, mungkin pada jalan yang itu. Sebab Allah katakan, adakah patut kau layak masuk syurga kalau kau tak diberi ujian? Kalau boleh hafal ayat ni kan, bawa dalam solat. Fahamkan dia. Lama-lama dia akan jadi seperti apa? Dia akan jadi seperti ubat bagi kita. Kita terus ingat ayat. Jadi nak ingat ayat kena jadikan dia dalam bacaan lah. Okay, itu yang pertama. Tapi nak sambung yang kedua, ni kena buat minggu depan lah. Ya, kita buat minggu depan. Kelebihan keutamaan sabar siri 3, kita tamatkan minggu depan. Minggu depan kita habiskan dengan tajuk sabar, lepas tu kita terus nak pergi ke tajuk amal lain pula. Okey. Cuma minggu depan kalau boleh kita buat awal lah. Ya, kita sebelum ni kita buat 10.30 kan. Jadi saya yakin ramai orang terkejar-kejar juga, kadang-kadang nak pergi ambil cucu, kadang nak pergi ambil anak kan, anak tadika balik tengah hari. Kadang-kadang nak ambil anak sekolah tukar shift, kadang pagi sekolah biasa, petang sekolah agama. Kadang-kadang sekarang ni pula bertukar-tukar, kejap adik dia pergi, abang dia pergi, tukar-tukar kan. Okey, jadi kita mungkin kena mulakan awal. Jadi saya bincanglah kalau ikut pandangan peribadi saya cadangkan kita mulakan awal lah. Mungkin kita boleh mula pukul 10 ke? Boleh Ustaz, boleh. Kalau nak mula awal lagi pun boleh juga. Kita bincang nanti Ustaz ya. Boleh. Ya. Boleh. InsyaAllah boleh. Okey. Jadi sampai di sini yang mampu saya sampaikan. Jadi moga-moga kita niat ya. Saya pun banyak belajar daripada setiap pengisian yang kita lalui. Sebenarnya banyak mengajar diri saya khususnya ya, untuk baiki diri seperti mana dalam bab sabar ni. Dan moga-moga Allah beri keberkatan kepada kita dengan Allah berikan kebaikan. Ada hasil kita belajar tu, ada impak dia, ada perubahan berlaku dalam hidup kita. Kalau ada perubahan, ada tambah baik, ia menunjukkan ada keberkatan pada pengisian kita pada pagi ini dan pada kelas-kelas yang sebelum ini. Jadi ada apa-apa soalan, kita tak buka soalan aku ya, sebab dah lewat juga ni. Ada soalan apa-apa tak? Okey. Rasanya tak ada soalan dekat ruangan chat. Terima kasih ya kepada yang memberikan, membetulkan apa fakta yang saya sampaikan. Kalau ada juga yang saya tersalah tulis pada nota, pada penyampaian, tolong tegur. Ya, kita sama-sama belajar. Jadi saya serahkan kepada Kak Mazidah jika ada apa-apa makluman, kelas akan datang ke dan sebagainya. Kemudian kita tutuplah dengan tasbih kafarah. Silakan Kak, ada apa-apa pengumuman? Ya, saya ingin berkongsi Ustaz mengulas daripada kelas minggu lepas ya. Jadi bagaimana tajuk sabar ni memang ada satu tajuk yang amat bagus dan penting, terutama kepada mereka yang telah diuji berbagai ujian ni Ustaz. Diri saya sendiri telah diuji dengan berbagai yang berat, yang ringan, dan insya-Allah sebagaimana kaunseling saya dahulu semasa diuji dengan yang berat, sebagai apa yang almarhum Ustaz Ismail Kamus yang menjadi kaunselor saya semasa itu. Ingatlah, kata dia. Setiap orang yang diuji adalah orang yang disayangi oleh Allah, kata dia. Banyak lagi fakta-fakta yang diberikan, tak apa saya cakap pendek je di sini ya. Dan setiap kali apa yang kita diuji itu banyak hikmah yang kita tidak nampak sekarang, tetapi masa depan. Dan kemanisannya telah saya rasai sekarang Ustaz. Alhamdulillah. Banyak kemanisan dan banyak hikmah-hikmah yang saya terima sekarang. Walaupun masa tu rasa nak menangislah. Dan siapa yang diuji, cry it out habis-habisan. Kemudian ambil sembahyang, solat, tambahkan solat sunat, solat malam, dan dia akan banyak membantu. Dan I'm sure some of you all pun telah lalui dan buat yang sama. Dan kemanisannya memang akan kita dapat ganjaran di dunia lagi, kita dah dapat ganjarannya. Alhamdulillah Ustaz. Okey, itu serba sikit daripada pengalaman saya. Ustaz, saya mohon Ustaz tolong bacakan doa. Adik saya telah
confirm COVID-19 Ustaz, dan tolong doakan Haji Abdul Aziz Abdul Razak dan anak-anak buah saya juga tidak terkena Ustaz. Mohon doakan tolong sekali Ustaz ya. Yes. Ya, terima kasih.